Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya iaitu kaedah 5 by 5 speed, meningkatkan kefahaman pelajar terhadap cadangan pembaikan selepas diagnostik transmisi automatik 4 kelajuan. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Saya ialah Muhammad Hazrul bin Majuri daripada College Vocational Taiping. Yang pertama sekali saya akan sentuh mengenai isu hasil keputusan daripada kuis praktikal menunjukkan terdapat sebahagian pelajar masih belum mampu, iaitu mencadangkan proses pembaikan yang sesuai berdasarkan masalah yang telah diberikan. Yang kedua, hasil maklum balas pelajar menunjukkan mereka memang tidak memahami dengan jelas isi kandungan video yang telah disampaikan oleh saya. Pemerhatian, hasil analisis keputusan kuis praktikal menunjukkan seramai 12 orang pelajar memperoleh markah separuh, iaitu 10 markah ke bawah, di mana markah keseluruhannya adalah markah. Kalau kita tengok dari segi jadual yang di bahagian tepi ini menunjukkan bahawa markah yang paling tinggi yang pelajar perolehi adalah 7 dan yang terakhir adalah 1 markah. Kalau kita tengok dari segi soalan A, 4 orang pelajar mendapat markah kosong. Soalan B, 4 orang pelajar mendapat markah kosong. Dan soalan C, 9 orang pelajar mendapat markah kosong. Secara keseluruhan menunjukkan bahawa pelajar ini terdiri pada pelajar berkebolehan rendah. Hasil daripada pemerhatian iaitu refleksi, selama 18 orang pelajar memperoleh markah di antara 11 hingga 14 markah dan 12 orang pelajar memperoleh markah 10 ke bawah. Pelajar yang memperoleh markah 10 ke bawah ini mendapat markah kosong sekurang-kurangnya satu soalan, dan yang paling ramai mendapat markah kosong adalah soalan C bagi menyelesaikan masalah. Dan apabila diteliti setiap jawapan yang telah diberikan oleh pelajar, didapati pelajar tidak mampu menjawab dengan betul mengikut kehendak soalan dan kebanyakannya akan mendapat markah kosong untuk keseluruhannya. Okey, saya telah merancang. Yang pertama sekali saya meletakkan objektif umum, iaitu untuk meningkatkan kefahaman pelajar terhadap cadangan pembaikan selepas diagnostik transmisi automatik 4 kelajuan. Di mana daripada objektif umum ni, saya telah meletakkan 2 objektif khusus, iaitu membantu pelajar mengenal pasti kedudukan clutch dalam kotak transmisi automatik 4 kelajuan, dan yang kedua ialah meningkatkan kefahaman pelajar mengenai operasi clutch dalam kotak transmisi 4 kelajuan. Berikut adalah rancangan pelaksanaan tindakan yang saya telah jalankan. Daripada mengenal pasti isu masalah, yang kedua membuat pemerhatian, yang ketiga refleksi dan cadangan intervensi, yang keempat melaksanakan tindakan berdasarkan menerangan video PowerPoint, yang kelima ialah pengujian melalui 2 kaedah iaitu kuis praktikal 2 dan maklum balas pelajar, yang terakhir ialah pemerhatian dan refleksi semula. Untuk melaksanakan kajian tindakan ini, yang pertama saya akan mengenakan kaedah intervensi. Okey, kaedah 5 by 5 speed ni adalah gambar rajah kotak yang mempunyai 5 sisi. Sisi di atas merupakan clutch brakes, sisi yang sebelah kanan adalah speed. Kalau kita tengok dari segi gambar rajah ni, yang di atas ialah kedudukan bagi clutch, bermula daripada front clutch, rear clutch, kick down brake, one way clutch, low and reverse brake, dan yang terakhir sekali ialah end clutch. Yang di bahagian kanan adalah speed, iaitu kelajuan. Yang pertama ialah first speed bagi menuruni bukit untuk L, first speed, second speed, third speed, fourth speed and reverse. Seterusnya berikut adalah kaedah bagaimana pelaksanaan 5 by 5 speed. Yang pertama, pelajar diterangkan berkenaan dengan kotak 5 by 5 speed. Yang kedua, pelajar diterangkan berkenaan fungsi setiap bucu kotak. Yang ketiga, pelajar dapat mengenal pasti kedudukan clutch berdasarkan bucu kotak. Yang keempat, pelajar dapat memahami operasi clutch berdasarkan kelajuan. Yang kelima, pelajar dapat mengenal pasti masalah berdasarkan operasi clutch. Yang keenam, pelajar dapat mencadangkan pembaikan. Okey, saya akan pergi secara detail. Yang pertama sekali, di sini pelajar akan diterangkan berkenaan dengan kotak 5 by 5 speed, di mana di bahagian atas ni adalah clutch and brake, yang bahagian bawah, yang bahagian tepi kanan ni adalah speed. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan fungsi setiap bucu kotak.
Bucu kotak di atas merupakan kedudukan bagi clutch dan brakes, dan bucu kotak yang di sebelah kanan adalah fungsinya adalah untuk speed. Seterusnya saya letak gambar transmisi automatik di bahagian tengah sini, dan saya akan membuat pembandingan kedudukan berdasarkan kotak ini. Kalau kita tengok dari segi bucu yang pertama sekali kali adalah front clutch, yang kedua adalah rear clutch, yang seterusnya adalah key down brake, one way clutch, low and reverse brake, dan yang terakhir sekali adalah end clutch. Maksudnya kedudukan ini dibandingkan dengan gambar rajah yang telah diberikan di bahagian tengah ini. Kedudukan clutch adalah kotak transmisi automatik mengikut urutan. Seterusnya pelajar akan memahami operasi setiap clutch. Di sini saya akan terangkan di mana untuk menghasilkan gear 1 iaitu untuk menuruni bukit, gear yang terlibat adalah gear R iaitu rear clutch dengan L clutch. Di sini apabila rear clutch engage dengan L clutch, dia akan menghasilkan gear yang pertama iaitu gear untuk menuruni bukit. Begitu juga dengan gear yang pertama untuk keadaan biasa, di mana apabila R engage dengan O iaitu one way clutch, dia akan menghasilkan gear yang pertama iaitu gear yang biasa. Begitu juga untuk second clutch, R dan juga K. Third clutch di antara F, rear clutch dan juga N clutch. Fourth speed engage di antara N clutch dan juga K down brake. Dan untuk menghasilkan gear reverse, engage di antara front clutch dan juga L iaitu low and reverse brake. Apabila pelajar dapat melepasi operasi setiap clutch, pelajar dapat mengagar ataupun dapat mencadangkan pembaikan berdasarkan masalah yang pelajar akan kena pasti. Contohnya yang pertama ialah jika masalahnya tidak boleh bergerak ke hadapan, maksudnya sebuah kenderaan tidak boleh bergerak ke hadapan, di sini apabila pelajar dapat mengetahui setiap operasinya, pelajar dapat boleh mencadangkan perbaikan. Contohnya, jika tidak boleh bergerak ke hadapan, checkpointnya adalah R iaitu rear clutch dan juga L, low and reverse brake. Sebab pelajar dah mengetahui dia punya operasi. Begitu juga jika kenderaan tidak boleh bergerak ke belakang, di situ checkpointnya adalah front clutch dan juga L, low and reverse brake. Di sini pelajar kena pasti operasinya. Okey, setelah pelajar mengetahui masalah yang telah dihadapi, pelajar dapat mencadangkan perbaikan. Macam mana pelajar nak mencadangkan perbaikan? Pertama sekali ialah dalam ujian kelajuan stall test. Jika test result tinggi daripada spesifikasi, ini dalam manual, setiap kenderaan berbeza. So kena tengok manualnya. Okey, jika gear L dia punya tinggi daripada spesifikasi dia punya RPM, ini bermaksud apa? Ini bermaksud R dan juga L tergelincir. Di sini checkpoint dia. Jika pelajar dapat mengenal pasti dia punya operasi dan kedudukan, pelajar dapat mencadangkan perbaikan dia berdasarkan dia punya spesifikasi. Jika R dia punya spek RPM dia tinggi, di sini bila R maksudnya pelajar terus direct pergi kepada checkpoint di mana? Checkpoint front clutch dan juga L. Di sini maksudnya R dan F dan L ni tergelincir. Begitu juga sampai N. Okey, pemerhatian semula. Dari segi pemerhatian semula, iaitu untuk memenuhi objektif khusus yang pertama, iaitu menepasti kedudukan kelas berdasarkan gambar rajah. Dari segi maklum balas, pelajar bersetuju bahawa berdasarkan gambar rajah ini, pelajar dapat mengenal pasti kedudukannya. Cumanya seorang pelajar tidak bersetuju. Tapi dari segi, kalau kita tengok dari segi kuis praktikal, menunjukkan terdapat perubahan di antara kuis praktikal 1 dan kuis praktikal 2 bagi kuis ulangan. Untuk objektif khusus yang kedua, pelajar dapat menjelaskan operasi kelas. Pelajar juga bersetuju bahawa berdasarkan gambar rajah, mereka dapat mengenal pasti ataupun memahami operasi kelas. Walau bagaimanapun, 3 orang pelajar tidak setuju dan sangat tidak setuju bahawa gambar rajah ini betul-betul memberi mereka pemahaman berkenaan dengan operasi kelas. Memang susah nak faham operasi kelas sebab dia melibatkan pergerakan, movement dalam satu transmisi. Tapi apabila dilihat dari segi kuis praktikal, masih terdapat perubahan di antara kuis praktikal 1 dan praktikal 2. Cumanya kalau kita tengok pelajar yang nombor 11 ni, perubahannya hanya satu saja.
kemungkinan pelajar masih tidak memahami dengan jelas. Okey, untuk objektif umum, pelajar dapat mengenal pasti masalah dan mencadangkan perbaikan berdasarkan gambar rajah. Di sini keseluruhan pelajar, iaitu 11 orang pelajar bersetuju bahawa apabila mereka melihat gambar rajah ni, mereka dapat mencadangkan perbaikan berdasarkan masalah yang telah dihadapi. Okey, apabila kita tengok dari segi kuis praktikal pula, memang terdapat perubahan yang amat banyak, iaitu pelajar betul-betul dapat memahami apabila mereka faham mengenai operasi kelas dan kedudukan kelas, mereka dapat mencadangkan perbaikan berdasarkan gambar rajah yang telah diberikan. Berikut adalah maklum balas dan sikap pelajar berkenaan dengan 5x5 speed ini. Yang pertama, pelajar pertama sangat setuju. Pelajar kedua kurang memahami dengan hanya melihat gambar dan menonton video saja. Pelajar ketiga, saya dapat difahami 5x5 speed. Pelajar keempat, saya dapat tahu nama komponen sistem kelas dan dapat tahu bagaimana bentuk komponen tersebut. Pelajar kelima, mengenai komponen dalaman kelas dan tahu untuk memasuki atau pertukaran gear dan operasi kelas. Pelajar keenam, saya boleh belajar tajuk 5x5 speed ini dengan baik. Saya cuba untuk faham dengan lebih baik lagi. Pelajar yang ketujuh, 5x5 speed ini dapat mempelajari tentang kedudukan kelas transmisi. Pelajar yang ke-8 sangat membantu. Pelajar yang ke-9, data disusun secara kemas dan mudah difahami. Okey, berikut adalah refleksi semula. Hasil daripada analisis pemerhatian semula, saya dapati kaedah 5x5 speed ini mampu menjelaskan kedudukan dan operasi kelas tanpa pelajar membuat amali secara nyata, iaitu hands-on. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan juga terdapat sebahagian pelajar tidak mampu memahaminya hanya sekadar melihat gambar rajah, video dan penerangan secara atas talian semata-mata kerana kemampuan pelajar adalah berbeza. Saya melihat kaedah 5x5 speed ini perlu penambahbaikan dengan melihat kemampuan pelajar yang berbeza kebolehan ini. Secara keseluruhannya, saya dapati intervensi kaedah 5x5 speed ini berjaya dan mencapai objektif. Walau bagaimanapun, intervensi ini masih perlu penambahbaikan memandangkan kompetensi unit ini kehadiran pelajar juga untuk ke bengkel bagi melaksanakan kerja-kerja amali bagi pengujian dan pemeriksaan setiap kelas yang terlibat. Untuk cadangan yang selanjutnya, yang pertama, operasi kelas sangat rumit untuk diterangkan hanya dengan gambar rajah 5x5 speed. Justru itu, saya mencadangkan bahawa gambar rajah 5x5 speed ini diterangkan bersama-sama dengan video ataupun animasi pergerakan clutch. Sebab di sini pelajar akan lebih memahami apabila melihat pergerakan bagaimana engage di antara setiap gear yang terlibat. Yang kedua, terdapat pelajar yang masih belum mengenal pasti kedudukan kelas dalam kotak transmisi. Hal ini kerana ada sebahagian pelajar masih belum jelas mengenai jenis transmisi automatik itu sendiri. Maksudnya di sini pelajar masih belum jelas jenis transmisi automatik. So di situ apabila pelajar kurang jelas, pelajar tidak dapat mengenal pasti kedudukan kelas yang sebenar. Justru itu penekanan kepada jenis transmisi automatik sangat penting dijelaskan terlebih dahulu sebelum pelajar dapat mengenal pasti kedudukan kelas berdasarkan kaedah 5x5 speed ini. Okey, yang seterusnya, yang terakhir adalah manual amali sangat penting digunakan bersama-sama kaedah 5x5 speed ini supaya pelajar dapat mengaplikasinya dalam keadaan sebenar. So manual ni adalah sangat penting, tidak boleh ditinggalkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.